Isra dan Mi'raj. 27 Rejab tahun ke-10 Muhammad menjadi Rasul. Pada bulan Rejab tahun ke-12 Muhammad menjadi Rasulullah, berlaku satu perjalanan amat menakjubkan yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa di Jerusalem. Mi'raj pula ialah perjalanan sesudah Isra, naik ke 7 petala langit hingga tiba di Mustawa, satu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia dan tidak diketahui hakikatnya oleh sesiapa pun selain Rasulullah SAW. Kemudian Nabi turun dan pulang ke Masjidil Haram pada malam itu juga. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku dalam satu malam sahaja. Kisah Isra ini dinyatakan dalam Al-Quran melalui surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya kesebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Manakala kisah Mi'raj pula dinyatakan dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18 yang bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad melihat Jibril, yakni dalam bentuk rupa asalnya, pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Di sana terdapat syurga sebagai tempat tinggal, yakni Muhammad bersama Jibril di Sidratul Muntaha, yang diliputi sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling daripada yang disaksikannya dan tidak melampauinya. Sesungguhnya dia melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang Maha Besar. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad, bukannya mimpi ataupun mainan tidur. Ia adalah mukjizat dan jemputan kehormat untuk Rasulullah SAW kepada Allah. Pada malam kejadian itu, Nabi Muhammad menaiki kenderaan burak, sejenis haiwan yang sangat laju terbangnya, sekali langkah sejauh mata memandang. Saiznya burak itu agak besar sedikit daripada keldai. Perjalanan Rasulullah SAW diiringi malaikat Jibril. Apabila sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid dan menjadi imam semasa sembahyang 2 rakaat bersama para Nabi. Selepas bersembahyang, Nabi Muhammad SAW dihidangkan 2 jenis minuman, iaitu susu dan arak. Rasulullah memilih susu. Engkau memilih fitrah dan semula jadi, kata Jibril lalu memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad dinaikkan ke langit lalu bertemu dengan Nabi Adam, bapa semua manusia. Di langit yang kedua, Nabi bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga pula beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, dan di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima beliau bertemu Nabi Harun, dan di langit keenam Nabi Musa. Di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan akhirnya sekali sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi Muhammad SAW menerima perintah daripada Allah bagi menunaikan sembahyang. Mula-mula 50 waktu yang kemudiannya diiringankan menjadi 5 waktu sahaja sehari semalam. Namun menunaikannya sama ganjarannya seperti menunaikan sembahyang 50 waktu. Pada malam itu juga Allah SWT memperlihatkan neraka dengan pelbagai siksaan dan syurga dengan pelbagai kenikmatannya. Keesokan harinya, selepas kembali ke Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalamannya menjalani Isra dan Mi'raj kepada orang ramai. Kaum Quraisy yang tidak beriman beramai-ramai mendatangi Nabi Muhammad SAW bagi mendengar ceritanya, kemudian mereka mengejeknya. Abu Bakar yang dimaklumkan perkara itu bergegas datang ke Masjidil Haram. Dilihatnya orang ramai berkumpul di hadapan Kaabah.
Di sana Abu Jahal sedang berdiri menghadap ke arah orang ramai. Tidak jauh darinya kelihatan Nabi Muhammad SAW. Wajah Nabi tenang saja. Melihat Abu Bakar datang, Abu Jahal pun berkata, "Wahai Abu Bakar, aku menjemput orang ramai datang kemari bagi mendengar kata-kata Muhammad." Kemudian dia menyuruh Muhammad berdiri di sebelah lalu bertanya, "Apakah perkara yang mahu engkau sampaikan?" "Malam tadi aku dibawa berjalan oleh Jibril," jawab Nabi Muhammad. "Ke mana?" tanya Abu Jahal. "Ke Baitul Muqaddis," jawab Nabi Muhammad. "Dan pagi ini engkau sudah kembali ke Mekah?" tanya Abu Jahal. "Begitulah," jawab Nabi. Abu Jahal tersenyum mengejek sambil berkata, "Adakah kamu dengar apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi?" Orang ramai menjadi bising dan gelak tertawa sambil mengejek Nabi Muhammad SAW. Seorang lelaki bernama Taim bin Adi bangun lalu berkata, "Wahai Muhammad, sebelum ini engkau terkenal sebagai seorang yang tidak pernah bercakap bohong. Kemudian engkau mengaku diutus Tuhan menjadi pesuruhnya. Tetapi semua itu belum jelas dustanya. Tetapi pada hari ini kami mendengar cakap engkau dan terbukti engkau benar-benar seorang pembohong. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Muqaddis dengan menaiki unta mengambil masa sebulan lamanya. Perjalanan pulang juga mengambil masa sebulan. Tapi engkau mengatakan pergi ke sana dan balik ke sini dalam masa satu malam saja. Demi Al-Lata wal-Uzza, aku langsung tidak percaya ceritamu. Benar katamu wahai Mut'im. Muhammad bercakap bohong. Dia cuba menipu kita," teriak Abu Jahal. "Adakah kamu masih percaya kepada Muhammad?" tanya Abu Lahab pula. Abu Bakar segera bangun lalu berkata, "Hai Mut'im, Abu Jahal dan Abu Lahab, kamu sudah mengeluarkan kata-kata yang teramat keji dan kamu melukakan hati Muhammad. Kamu menuduhnya bercakap bohong sedangkan kamu tidak menyelidik kebenaran kata-katanya. Sesungguhnya saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW kerana dia seorang pesuruh Allah. Dia menerima wahyu dari langit. Dia mampu untuk pergi lebih jauh dari itu. Wahai Abu Bakar, cuba engkau buktikan kebenaran kata-kata Muhammad itu," cabar Abu Jahal pula. "Sebelum ini Muhammad tidak pernah pergi ke Baitul Muqaddis. Tapi malam tadi Muhammad sudah pergi ke sana. Cuba kamu tanya Muhammad mengenainya," kata Abu Bakar pula. "Wahai Muhammad, cuba beritahu kami bagaimana bentuk Baitul Muqaddis. Ia terletak di kawasan mana? Berapa jauh dari gunung?" tanya Abu Lahab yang pernah pergi ke Baitul Muqaddis. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu dengan lancar sehingga memuas hati yang mendengarnya. "Berapa banyakkah pintu dan tingkapnya?" tanya mereka lagi. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan itu dengan tepat sehingga memuas hati yang mendengarnya. "Bukankah benar apa yang dikatakan oleh Muhammad? Saya bersaksi Muhammad itu seorang pesuruh Allah," kata Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi semuanya benar. Dia dapat menjawab soalan itu dengan tepat. Tetapi percayakah engkau dia boleh pergi dan balik ke Baitul Muqaddis dengan masa satu malam saja?" tanya Abu Jahal pula. "Sesungguhnya saya percaya kerana Muhammad Rasulullah dan atau pesuruh Allah. Malah sekiranya Muhammad mengatakan dia pergi lebih jauh dari itu pun saya percaya," jawab Abu Bakar. Kemudian Abu Sufyan bin Harb yang berada di situ pula mengemukakan soalan. Sekiranya benar engkau pergi ke Baitul Muqaddis malam tadi, tentu terjumpa rombongan pedagang Mekah di tengah perjalanan." Sambil tersenyum, Nabi Muhammad SAW berkata, "Saya bertemu dengan satu kafilah yang kehilangan seekor unta. Kemudian bertemu dengan satu kafilah lagi yang
terdapat seekor unta berwarna merah sedang membawa bungkusan berwarna hitam. Ketika kami lalu, unta itu terkejut lalu tersungkur dan patah kakinya. Kemudian kami terjumpa satu kafilah lain lagi didahului seekor unta putih berbelah hitam yang berjalan di hadapan sekali. Kafilah ini akan sampai tidak lama lagi, kata Muhammad. Itu adalah kafilah dagang kepunyaan aku. Bilakah agaknya kafilah itu akan sampai di Mekah? Tanya Abu Sufyan lagi. Esok petang, jawab Rasulullah. Baiklah, kami akan tunggu esok, kata Abu Sufyan. Esoknya mereka menunggu kedatangan kafilah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sehingga hampir senja kafilah itu masih belum muncul, sehingga ada yang mengatakan semua itu cerita rekaan Muhammad. Nabi Muhammad berasa susah hati lalu berdoa. Tiba-tiba kafilah yang mereka tunggu itu muncul. Orang ramai menyambutnya. Benarkah kafilah tuan kehilangan seekor unta? Tanya Abu Jahal kepada ketua kafilah. Memang benar, jawabnya. Benarkah unta kamu patah kakinya? Tanya Abu Jahal lagi. Memang benar, jawab mereka. Semua ini adalah sihir. Aku tidak percaya, kata Khalid bin Mughirah. Aku percaya dan Muhammad membuktikan kebenaran kata-katanya, ujar Abu Bakar pula. Muhammad mengatakan dia pergi ke Baitul Maqdis dan pulang semula ke Mekah, dan ia cuma mengambil masa 1 malam saja. Aku mahu tahu, adakah engkau naik kuda terbang? Tanya Khalid Mughirah, disambut dengan gelak ketawa orang ramai. Menurut Nabi Muhammad SAW, beliau menaiki seekor haiwan bernama Burak yang mempunyai 2 sayap, boleh terbang tinggi dan kelajuannya seperti angin. Beliau diiringi malaikat Jibril. Muhammad mengatakan dia menaiki seekor haiwan bernama Burak, sedangkan haiwan itu tidak wujud di dunia ini. Beliau juga mengatakan di bawah terbang tinggi dan kelajuan Burak itu seperti angin. Bagaimana Muhammad boleh nampak kafilah dagang Mekah yang sedang dalam perjalanan pulang? Bukankah malam tadi cuaca gelap kerana bulan tidak mengambang? Tempelak Khalid bin Mughirah. Seperti yang dijagakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang ramai tidak akan percaya dengan kejadian Isra' dan Mi'raj itu, kecuali mereka yang benar-benar beriman seperti Abu Bakar dan para sahabat. Abu Jahal dan Abu Lahab pula berjaya mempengaruhi orang ramai supaya tidak mempercayai lagi kata-kata Nabi Muhammad SAW. Ramai yang menjauhi diri, malah bagi mereka yang baru mahu memeluk Islam menangguhnya hasrat mereka. Wahai Rasulullah, bagaimana Tuan boleh menjawab pertanyaan mereka berkenaan Baitul Maqdis dengan tepat, sedangkan Tuan baru pertama kali melihatnya? Tanya Jabir, mahukan penjelasan. Selepas orang Quraisy mendustakan aku, yang mana ketika itu aku masih berdiri di atas Hijr. Kemudian Allah SWT memperlihatkan kepada aku gambar Baitul Maqdis. Dengan lancar aku menerangkan tanda-tandanya kepada mereka sambil melihat gambaran Masjidil Aqsa itu. Jawab Nabi Muhammad. Walaupun mereka menuduh Rasulullah SAW berbohong, namun kami tetap percaya. Iman kami tidak tergugat dengan dakwah mereka, kata Jabir. Menurut Nabi Muhammad SAW, sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj itu, beliau pergi ke Taif dengan berjalan kaki ditemani Zaid bin Harithah, semata-mata mahu berdakwah, mengajak mereka menyembah Allah serta berbuat baik sesama manusia. Tetapi kedatangannya tidak disenangi oleh Bani Saqif, berkuasa di Taif. Mereka bukan saja menolak seruan dakwah Nabi Muhammad SAW, malah menghalaunya dari situ. Ekoran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, orang Quraisy yang tidak beriman menjauhkan diri daripada Rasulullah SAW. Tambahan pula Abu Jahal dan Abu Lahab sentiasa mengingkari ke mana sahaja Nabi Muhammad SAW pergi. Namun Nabi Muhammad SAW tetap tidak putus asa. Apabila tiba musim haji, banyak kabilah dari luar datang berziarah ke kota Mekah. Nabi Muhammad menemui mereka dan menyeru mereka kepada Islam. Satu demi satu kabilah ditemui. Mula-mula Nabi Muhammad menemui kabilah Fizarah, lalu mengajaknya kepada Islam. InsyaAllah kita pengajaran daripada
kisah Isra dan Mi'raj. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.